kebenaran itu kebenaran. Mana yang betul, mana yang benar, tunjuk biar aku nampak, biar aku faham. Mungkin kebenaran itu melalui orang cerita, mungkin kebenaran itu melalui ceramah, mungkin kebenaran itu melalui kuliah, ataupun mungkin melalui bacaan-bacaan aku, ataupun mungkin melalui Facebook, mungkin melalui Twitter, mungkin melalui apa-apa sajalah. Tunjukkan bagi aku nampak yang mana benar itu benar. Warzuqna tiba'ah, dan bantulah aku, tolonglah aku untuk aku ikut kebenaran itu. Wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah, dan tunjuk bagi aku nampak yang batil itu batil. Bagi aku nampak, bagi aku faham betul-betul yang batil itu batil, yang salah tu salah. Kadang-kadang tak boleh nak beza hak mana betul, hak mana salah. Kadang hak salah jadi betul, hak betul jadi salah. Nak beza. Minta tolong, ya Allah, tunjuk biar aku nampak yang salah tu, biar aku nampak salah. Mungkin salah tu yang aku nampak tu melalui apa yang aku tengok, apa yang aku dengar, kuliah, ceramah dan sebagainya, melalui bacaan aku. Yang salah tu biar aku nampak jelas salah. Warzuqna ijtinabah, dan tolong bantulah aku untuk aku meninggal dan menjauhinya. Itu doa dia. Pasal dah tahu salah, ikut lagi, buat lagi. Oh, budak muda kata apa barang? Tahu? Tak tahu. Hak tak tahu ni yang jadi penyakit ni. Hak tahu dah salah ikut lagi, tu kira berat lah, tu cari pasal lah. Tahu dah salah, ikut lagi. Tak sayang diri sendiri ya tu. Tapi yang kita bimbang, yang kita tak tahu ni. Tuan-tuan ni tak apa risau sangat, sebab tuan-tuan ni orang kira orang pekan lah, bijak-bijak, maklumat dapat. Kesian tu orang kampung. Kut tempat saya lah, tengah heboh ni. Apa dia? Kalau jatuh kerajaan yang ada hari ni, naik kerajaan baru, agama rasmi Islam tu akan tukar jadi Kristian, agama rasmi. Jaga. Tempat saya duduk ni, tengah duduk riuh ni. Malam tadi mesyuarat, pakai duduk riuh kedai kopi ni. Pasal apa? Ada yang pergi ceramah, kata jaga. Ni, jatuh kerajaan ada lah ni. Dah faham tak ni? Jatuh kerajaan ada lah ni, akan naik kerajaan baru esok, agama rasmi lah ni, Islam agama rasmi akan tukar jadi Kristian, agama rasmi negara. Kalau cerita kat tuan-tuan dia kata apa? Gila dia ni. Tapi cerita abang kampung ni kata mana? Dia kata tak boleh gitu, mana boleh, dia kata kena jaga, kita ni dia. Tu kata kalau hak tahu dah salah, ikut cari pasal lah. Ni masalah ni kadang-kadang yang tak tahu ni. Siap. Nak cerita balik, nak terang balik itu. Ni masyarakat kampung. Kita kampung saya. Baik. Jadi sebab itu, sebagai orang Islam yang Allah pilih kita, Allah calonkan nama kita, dan Allah dah ambil kita ni sebagai seorang Muslim, maka sepatutnya kita kena jadikan Islam itulah sebagai penyelesaian dalam segala masalah dalam kehidupan kita. Sebab hidup kita ni adalah masalah. Sebab tu dalam Quran kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Kenapa? Kerana dalam Islam seluruh urusan kehidupan kita ada penyelesaiannya. Ada ubat, ada penawar, ada cara, ada kaedah
dalam urusan kehidupan kita melalui Islam ini. Tapi masyarakat Islam kita sebahagiannya tak boleh nak terima. Orang bukan Islam tak boleh terima konsep ni biasa. Yang jadi luar biasa pula kalau orang bukan Islam boleh terima. Hak tu jadi luar biasa. Orang bukan Islam tak boleh terima konsep apa dia? Konsep Islam ini boleh selesai semua urusan kita. Itu biasa. Kalau orang bukan Islam kata mana boleh, talak boleh punya. Orang bukan Islam kata gitu, tu biasa. Tapi kalau orang Islam yang kata, yang ni yang jadi luar biasa. Tapi luar biasa yang ni yang banyak berlaku ni. Yang ni, ni yang kita perhatian sekalian. Kita ada tugas berat, kita nak hadapi benda-benda beginilah, nak selesaikan masalah begini, nak nasihat, nak tegur. Kenapa? Kerana yang begini ni kadang-kadang bukan orang lain, kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita, jiran kita, adik-beradik kita, adik ipar kita, abang ipar kita, pak menakan kita, birah kita. Tak jadi tugas kita. Baik, kerana itu juga antara masalah yang dihadapi oleh orang lain yang kita kena tolong selesai. Itu masalah juga. Baik. Satu persatu masalah yang kita hadapi ada yang besar dan ada yang kecil. Itu kata setiap orang mesti ada. Satu kalau orang kata, Jenah, dia tak, aku dah ada masalah apa, alhamdulillah, aku dah ada masalah apa. Tak boleh. Mesti ada, tak kecil besar. Cumanya mungkin masalah yang dihadapi itu kecil berbanding dengan orang lain. Orang lain masalah yang dihadapi itu besar. Itu kata, ada yang kecil, ada yang besar. Tak masalah, memang mesti ada masalah. Itu telah jadi sunnatullah dipanggil. Sunnatullah tu maknanya apa maksud? Mudah faham. Memang Allah cipta begitu dah. Tak boleh buat apa. Itu panggil sunnatullah. Sunnatullah tu mana? Memang telah dicipta oleh Allah begitu. Walaupun setengah orang sebut bahasa memang semula jadi, ya tak? Orang sebut semula jadi. Tak apalah sebut untuk faham. Tapi cara yang tepatnya ialah sunnatullah. Memang Tuhan cipta begitu, tak boleh ubah dah. Apa dia? Setiap yang hidup mesti akan hadapi masalah. Selesai satu, mari satu. Kadang-kadang hak satu ni tak selesai, tambah lagi yang lain. Kadang selesai yang ni, mari yang ni. Selesai yang ni, mari yang ni. Kadang-kadang hak ni lah, mari yang lain pula. Tak selesai, mari yang lain. Begitulah keadaan. Itu kata tak sama antara setiap orang dengan seorang yang lain. Sebab itu ulama ajar kepada kita pada bila kita hadapi satu-satu ujian, satu-satu masalah, macam mana kita nak ubat penawar dia macam mana? Kita kena tengok orang yang lebih susah dan menderita daripada kita, terubat hati kita. Kita ada masalah, kita hadapi satu-satu masalah. Dalam pada itu, di samping kita ikhtiar untuk berusaha, kita nak atasi dia apa semua, dalam masa tu penawarnya diajar macam mana? Kita kena tengok orang yang lebih dhaif, lebih teruk, lebih besar masalah yang dihadapi berbanding dengan kita. Ada penawar. Sikit sebanyak ada yang membantu kita. Kita akan rasa sedikit lapar. Sikit lapar. Macam sakit di rumah dengan mari duduk di hospital. Kadang-kadang bagus mari duduk di hospital. Duduk di rumah mengada-ngada lebih. Duduk di rumah mengada-ngada lebih. Bukan tak mana pun. Ya hoi. Malah kalau dah nama ya lah. Sampai tak boleh nak pergi ke mana bini dia tu. Bukan tak mana sangat pun, tapi mengada-ngada tu. Kawan sini, cerita ni. Sampai kawan tak boleh nak buat apa. Duduk tepi dia. Nah, mengada-ngada.
Kan dari mana? Dia nak duk picit dia. Memanglah baguslah begitu. Kadang kawan pun nak rehat, kawan pun nak berbetul belakang. Hilang ni panggil, yoi! Usuk mengitak dia hospital. Bila tengok, baru dia tengok kawan ni 3 hari dah adik-beradik, siapa seorang tak mari. Baru dia tahu. Dia kata, aku teruk-teruk ada kawan hak hujung kaki ni tak mari langsung. 3 hari dah tak nampak seekor adik-beradik tak mari. Baru dia tahu ada orang hak teruk lagi. Oi, kalau di rumah kita rasa kita lah hak sakit teruk kalinya. Usul meritak dibuat. Rupanya ada hak teruk lagi ni. Tepuk kepala, gantung botol air belakang. Baru dia tahu. Bila tengok-tengok macam tu, alhamdulillah aku tak buh botol lagi. Tak? Dia ni buh di kepala, aku buh di kaki baru. Ada lah. Tu. Pasal tu ulama kata, bila kita hadapi satu-satu masalah, di samping kita ikhtiar, di samping kita cari jalan, di samping kita hadapi dia semua tu, antara penawar yang kita kena buat ialah apa dia? Tengok orang yang lebih susah, lebih teruk dan lebih berat masalah yang dia hadapi berbanding dengan kita. Kita dah tengok orang hak lebih, hak elok daripada kita rasa teruk lagi. Sakit duduk di rumah ke mengerang lah. Mereka duduk di hospital tengok ada hak teruk lagi. Dia tu kata kadang-kadang ada. Bagus juga lah. Tapi bila orang di hospital dia kata tak sayang dia. Kenapa? Malas belah tu. Atau mereka buat ni malas belah tu. Ada juga. Ada hak kadang tu sakit tak tahu mana kena mereka duduk hospital je. Ada juga. Ada. Bukan orang sini ya. Sakit tak tahu mana, dia duk kira nak pergi duduk hospital. Doktor kata encik ni boleh dalam balik. Dia nak duduk lagi boleh tak? Pasal apa? Misi hak jaga muda-muda. Kadang tak tahu mana pun boleh nak bangun ambil jenggoy, ambil air boleh tapi tak, panggil misi. Yang misi pun mari, awak pakcik, ada apa pakcik? Dahaga mau ambil. Ada kan ni? Tak ada. Tak, ni cerita belah-belah dulu. Nah, kau ni insya-Allah lebih kurang. Baik. Ada kecil, ada besar. Setiap orang tak sama antara masalah yang dia hadapi. Sebab itu kita para hadirin sekalian. Sayyidina Ali pernah tanya pada Nabi, ya Rasulullah, macam mana kita nak kenal yang kita hadapi itu dipanggil ujian ataupun bala? Bala ni satu balasan lah. Mudah cakap gitulah. Ujian ni makna untuk dinaik, naik darjat, naik taraf. Kadang-kadang benda tu berlaku, kadang-kadang kita nak tahu hak berlaku pada kita ni ujian ke bala. Mana Tuhan nak angkat darjat kita ke atau Tuhan nak balas atas kesalahan kita? Jadi saya nak tanya pada Nabi, ya Rasulullah, macam mana nak tahu apa-apa yang berlaku atas kita ni, masalah yang kita hadapi ni, benda tu ujian ataupun bala? Nak beza macam mana? Sebab kadang-kadang bala ni ada berlaku dalam bentuk sakit, ujian pun ada berlaku dalam bentuk sakit. Bala ni berlaku ada dalam bentuk musibah, ujian pun ada berlaku dalam bentuk musibah. Bala ni ada berlaku dalam bentuk kesenangan, dalam bentuk nikmat, rupanya bala. Ujian pun ada juga berlaku dalam bentuk nikmat, kesenangan. Jadi macam mana nak tahu benda ni bala atau ujian? Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidina Ali, Nabi kata, bala akan menjauhkan kita daripada Allah, ujian akan mendekatkan kita lagi kepada Allah. Itulah sukatan.
nak tahu benda yang berlaku pada kita tu bala ataupun ujian, tengok. Kalau berlaku pada kita begitu, kita makin dekat pada Allah atau makin jauh? Makin ingat atau makin lupa? Kalau kita makin ingat, makin dekat, itu adalah ujian Allah. Ujian Allah. Maka kita kena bersyukur pada Allah. Kenapa? Kerana kita makin dekat pada Allah, dan itu tanda Allah sayang pada kita. Tapi kalau kita makin jauh, kita teringat makin jauh, makin jauh, makin jauh, kita sedar balik, dengan apa yang berlaku pada kita tu menyebabkan kita makin lupa daripada Allah. Lupa, itu sebenarnya bala. Kalau separuh jalan kita ingat benda ni, kita sedar, kita faham. Mungkin kita faham melalui kita dengar macam ni. Mungkin kita faham melalui ada orang beritahu, ni awak jadi melampau kan ni. Dulu aku nampak ni ada juga ke masjid, kuliah-kuliah ada agak muka hang, dan ni tak nampak ni. Naik pangkat sikit tak nampak muka ni, baru kita ingat balik, sungguh orang. Dulu bisnes nak tak apa nak jadi, lu nampak aje enggak ada kuliah-kuliah ada agak muka walaupun mari lambat. Dah gitu contohlah ni. Dah. Tapi lah ni tengok bisnes jadi, kereta pun nampak tukar baru dah, tak nampak azuh muka ni mana ni. Kita pun baru sedar. Baru tersentak kita. Bila kita ingat, maknanya apa dia? Yang berlaku pada kita tu adalah bala daripada Allah. Kita teringat balik, cepat-cepat kita beristighfar. Minta ampun, beristighfar pada Allah. Rupanya apa yang berlaku pada kita tu bukan ujian, tapi adalah bala. Sebab kata Nabi, nak bezakan antara sesuatu benda tu jadi ujian ataupun bala ialah kalau ujian kita makin dekat dengan Allah, kalau bala kita makin jauh. Yang ni kita kena ni sendirilah, kita muhasabah sendiri kita buat renungan untuk diri kita sendiri, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Renung, hitung diri kamu sebelum kamu direnung dan diperhitungkan di hadapan Allah. Ingat balik macam mana. Kalau begitu, cepat-cepatlah kita beristighfar, bertaubat kepada Allah. Nah, baik. Ada yang mampu untuk kita hadapi dan ada yang terpaksa memerlukan bantuan orang lain. Ini kata kadang-kadang apa masalah yang kita hadapi itu kecil, ringan, yang kita boleh hadapi sendiri, boleh selesai sendiri. Dan kadang-kadang apa yang berlaku dalam kehidupan kita itu, yang kita mau tak mau, nak tak nak, kita terpaksa mohon pertolongan dan bantuan orang lain. Baik. Bila dimohon, diminta pertolongan orang lain, maka sebab itulah hadis yang tadi ni cerita kata, kita ataupun individu yang dimohon pertolongan itu, sebab itu kita kena cuba juga untuk membantu semampu yang kita boleh. Cuba semampu yang kita boleh. Walaupun kita dah tolong, dah bantu, tapi tak boleh selesai masalah dia, tak apa. Yang penting usaha untuk membantu itu telah ada. Kan cerita Nabi Musa diumban dalam api. Antara yang nak membantu Nabi Musa tu apa dia? Burung Ibrahim. Nabi Ibrahim. Antara yang usaha nak bantu apa dia? Burung. Bawa air dengan paruh dia. Allah. Natang-natang lain peleceh. Dia kata betul, aku nak tolong, boleh tolong puan sangat. Dia kata sekurang-kurangnya aku bila ditanya oleh Allah, aku dapat jawab. Hampa? Hak gemuk-gemuk ni, hak sihat-sihat ni apa boleh tolong? Maknanya tu kata bantu. Walaupun dengan bantuan kita masalah tu tak boleh, tapi sekurang-kurangnya usaha untuk membantu itu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Islam ajar pada kita, dia tak suruh kita fikirkan sangat kecil, besar, banyak, sikit pertolongan dan bantuan yang kita boleh bagi. Nah,
Ataupun contoh gini lah, hang boleh tolong lah, hang tolong boleh selesaikan masalah dia. Kita jangan fikirkan itu sangat. Yang dia fikir, apa yang aku boleh tolong, apa yang aku mampu buat, dan apa yang aku mampu bagi. Itu yang kita fikir. Walaupun kita mampu bagi banyak tu, sikit pun tak membantu masalahnya tu, tak apa. Tapi apa yang kita bantu itu, Allah tak akan lalai. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tuhan kata, wa mallahu bighafilin, dan tidak sekali-kali Allah itu akan ghalib, leka, lalai, tak ambil tahu atas apa pun yang kamu buat. Tidak. Sekecil mana pun pasti akan diambil kira oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasal itu, walaupun sikit, walaupun tak banyak, walaupun kecil, tapi itu yang kita mampu, itu yang kita boleh, maka sudah tentulah akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala kita membantu. Baik, kalau kita tanya balik, kalau kita boleh tolong banyak tu, sikit tu saja kita mampu, tak boleh selesai walaupun satu masalah dia, kita layak tak dapat ganjaran yang Nabi kata, kita tolong selesaikan satu masalah orang lain, Allah tolong selesaikan banyak masalah kita di akhirat. Persoalannya, kita tolong, tapi satu masalah pun tak boleh selesai, kita hak tolong tu layak dapat tak? Jawapannya, layak. Pasal apa? Sebab itu yang kita mampu. Sebab itulah Allah bukan nak pandang banyak, sikit. Dia pandang kalau itu yang kita mampu walaupun sedikit, sebenarnya itu lebih afdal daripada banyak yang diberi oleh orang yang lebih besar kemampuannya. Dia ni bagi banyak dah, tapi sebenarnya kemampuan dia untuk bagi tu lebih daripada tu lagi, tapi dia dah bagi banyak tu. Banyak daripada orang hak bagi sikit ni. Sebenarnya hak bagi sikit ni lebih afdal daripada dia. Dia dah faham ni. Contoh ginilah, kita ambil A dengan B. Nah, A dengan B. A ni dia kalau nak ikut kemampuan dia mampu bagi 1000 misalnya. Dari segi kemampuan dia mampu bagi 1000. Kerja apa, pendapatan dia, gaji dia, tak saya kira. Tapi kesimpulannya, dari segi kemampuan dia mampu bagi 1000, tapi dia hanya bagi 100. Berbanding dengan B. B ni kemampuan yang dia boleh bagi ialah RM1 aja, maka dia bagilah RM1. Sebenarnya dalam Islam, di sisi Allah, hak RM1 ni lebih afdal daripada yang 100. Konsep dia begitu. Pasal itu yang kita mampu banyak mana, kita buat. Orang lain boleh bagi banyak, dia mampu banyak, sila banyak. Kita mampu itu yang kita buat. Bergantung atas kemampuan kita. Kita nak sorok, kita nak tipu, kita nak apa semua, itu terserah pada Allah. Kenapa? Allah mengetahui atas apa yang berlaku pada diri kita. Kenapa? Ni bila roh Islam ni ada dalam masyarakat kita lah tuan-tuan. Pasal itu di zaman Umar bin Abdul Aziz tak ada orang susah, tak ada orang hak layak terima zakat. Ya. Baca cerita zaman Umar bin Abdul Aziz. Tak ada orang susah kan? Orang susah ada. Tapi macam mana orang nak terima zakat tu tak? Sebenarnya bukan tak ada orang hak susah, tapi dia malu nak ambil. Kenapa? Kerana dia sedar keadaan diri dia tu, walaupun dia susah, tapi apa yang ada tu dia rasa cukup untuk dia. Buat apa nak ambil yang lain? Buat apa nak ambil lebih? Kita lah ni hak banyak dah ambil lagi. Dia kata sapu lagi, dia kata dia polen sapu lagi banyak, dia kata takkan sikit, tak boleh. Ni kata bila roh Islam ni
menjala ataupun berada dalam suasana dalam kehidupan masyarakat kita, dengan sendirinya suasana ni akan berlaku. Kenapa? Sebab dia sedar. Walaupun orang tak tahu, dia sedar. Allah tahu. Walaupun orang tak nampak, Allah nampak. Walaupun pegawai-pegawai SPA, pegawai-pegawai semua ni tak nampak, dia tahu, Allah nampak. Malaikat kiri kanan ada. Roh ni tak ada dalam masyarakat kita. Pasal apa tak ada? Ada banyak sebab lah. Kalau tanya kenapa tak ada. Sebab benda-benda begini nak bagi ada, dia melalui proses yang agak panjang. Nak wujudkan suasana ni, nak wujudkan roh ni, proses dia tu agak berat. Tapi boleh buat. Kalau nak boleh buat. Kalau tak nak, hak ringan pun tak boleh. Tapi kalau nak, hak berat pun boleh. Apa prosesnya? Pertama sekali, kena ubah kerajaan.